Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti biasa, Atuk berharap semoga sahabat-sahabat terus sentiasa berada dalam keadaan selamat, sihat dan sejahtera, serta sentiasa dilindungi dan dirahmati walau di mana pun berada dan dalam apa juga pekerjaan yang dilakukan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat subscribers dan selamat datang serta terima kasih kepada sahabat subscribers yang baharu. Sokongan berterusan sahabat-sahabat menjadi pendorong kepada Atuk untuk meneruskan perkongsian pengetahuan dan pengalaman. Kepada sahabat-sahabat yang masih belum subscribe, sila berbuat demikian dengan menekan butang subscribe, like dan share, serta aktifkan butang loceng untuk membolehkan sahabat-sahabat dikemaskini status klip video terbaru yang diterbitkan dan dimuat naik. Siri ini menerangkan atau membincangkan tata cara berkaitan pendaftaran tapak atau notifikasi kerja binaan secara atas talian. Sumber yang dirujuk ialah manual pengguna, permohonan notifikasi kerja bina, Sistem Keselamatan dan Kesihatan Kerjaan Malaysia MyKKP, terbitan JKKP. Peruntukan perundangan utama mengenai pendaftaran tapak bina ditetapkan di bawah Seksyen 35 Pengendalian Bangunan atau Kerja Binaan Kejuruteraan Akta Kilang dan Jentera 1967. Subsection 1. Tiap-tiap orang yang menjalankan apa-apa pengendalian bangunan atau kerja binaan kejuruteraan hendaklah tidak lewat dari 7 hari dari bermulanya pengendalian itu menyampaikan kepada pemeriksa notis bertulis mengenai bentuk yang mengikut bentuk yang ditetapkan. Subsection 2. Subsection 1 tidaklah terpakai bagi Peringkat A, pengendalian bangunan atau kerja binaan kejuruteraan yang penjalanannya tidak melibatkan penggunaan jentera dan orang yang menjalankannya mempunyai alasan untuk mempercayai kerja itu boleh disiapkan dalam tempoh kurang dari 6 minggu. Dan peringkat B, seseorang yang menjalankan apa-apa pengendalian dalam suatu tempat yang pengendalian bangunan atau kerja binaan kejuruteraan sedang dijalankan yang berkenaan dengan notis telah diberikan di bawah subsection 1 di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Kerjaan 1994 Pindaan 2022. Kewajipan tersebut dipinda dan ditetapkan di bawah bahagian 6A Pemberitahuan menduduki tempat kerja, pemasangan dan pemeriksaan loji dan sebagainya. Seksyen 27A Notis menduduki tempat kerja. Subsection 1 tertakluk kepada subsection 2. Mana-mana orang yang menduduki atau menggunakan mana-mana premis sebagai tempat kerja hendaklah memberikan notis kepada seorang pegawai yang mengandungi apa-apa butiran dan mengikut apa-apa cara dan dalam apa-apa tempoh sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pengarah. Subsection 2, kehendak untuk memberikan notis di bawah subsection 1 hendaklah hanya terpakai bagi tempat kerja dan aktiviti sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri. Subsection 3, seseorang yang melanggar subsection 1 melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Memandangkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Kerjaan 1994 Pindaan 2022 masih belum dikuatkuasakan, Seksyen 35 Pengendalian Bangunan atau Kerja Binaan Kejuruteraan Akta Kilang dan Jentera 1967 masih kekal terpakai. Secara konvensional, pendaftaran tapak bina dilakukan dengan mengemukakan borang JKJ 103 ke pejabat JKJ. Selari dengan perkembangan teknologi sekarang, ia perlu dilakukan secara atas talian melalui laman sesawang MyKKP. Untuk menggunakan laman sesawang MyKKP, seseorang perlu mendaftar sebagai pengguna. Untuk mendaftar, type MyKKP di ruang carian enjin pelayar. Setelah itu, tekan butang Enter di papan kekunci atau keyboard. Skrin akan memaparkan laman MyKKP. Untuk mendaftar, klik butang Daftar Sekarang seperti ditunjukkan anak panah berwarna merah di layar. Seterusnya, paparan di skrin akan memaparkan laman utama MyKKP. Klik menu Pendaftaran bagi meneruskan proses pendaftaran. Skrin akan memaparkan senarai maklumat yang perlu dilengkapkan. Lengkapkan maklumat yang diperlukan di ruang yang disediakan. Setelah selesai, klik butang seterusnya untuk melengkapkan proses pendaftaran.
Untuk login MyKKP menggunakan enjin carian, type http://mykkp.dosh.gov.my pada ruang carian enjin tersebut dan klik. Ia seterusnya akan memaparkan senarai carian yang berkaitan dengan MyKKP. Klik MyKKP untuk ke laman sesawang tersebut. Skrin akan memaparkan laman utama MyKKP. Klik menu log masuk. Setelah skrin log masuk dipaparkan, masukkan login ID dan kata laluan. Seterusnya, klik butang log masuk. Paparan seterusnya adalah seperti tertera di layar. Klik menu kilang dan jentera untuk melihat senarai modul. Lihat senarai di bawah tempat kerja kilang. Klik pada bautan notifikasi kerja bina. Skrin seterusnya memaparkan laman maklumat kontraktor atau pembina. Klik pada butang radio untuk memilih jenis pendaftaran, sama ada pendaftaran kontraktor atau pembina sedia ada atau pendaftaran kontraktor atau pembina baru. Setelah membuat pilihan dan klik butang seterusnya untuk arahan selanjutnya. Sekiranya pendaftaran kontraktor atau pembina sedia ada, klik pada butang carian kontraktor atau pembina. Masukkan nama kontraktor atau pembina sedia ada pada medan carian dan klik butang cari. Klik butang pilih pada senarai keputusan carian kontraktor atau pembina. Lengkapkan butiran-butiran yang berkaitan dengan carian kontraktor atau pembina. Klik butang seterusnya untuk ke laman maklumat projek. Laman maklumat projek akan dipaparkan seperti di layar. Masukkan semua maklumat berkaitan di ruangan yang disediakan. Setelah melengkapkan maklumat projek, klik butang seterusnya untuk ke laman pekerja atau pegawai projek. Laman pekerja atau pegawai projek akan dipaparkan seperti tertera di layar. Lengkapkan maklumat mengenai pengurus projek. Masukkan nama pegawai pada medan carian OYK-SHO dan OYK-SSS dan klik butang carian. Skrin akan memaparkan senarai nama OYK-SHO dan OYK-SSS yang berdaftar dengan JKKP. Klik pada butang anak panah untuk memilih senarai pegawai. Klik butang seterusnya untuk ke laman bilangan pekerja tapak bina. Skrin akan memaparkan laman bilangan pekerja tapak bina seperti tertera di layar. Masukkan maklumat yang perlu di ruang yang disediakan. Klik pada butang seterusnya untuk ke laman maklumat kontraktor kecil. Skrin akan memaparkan laman maklumat kontraktor kecil. Masukkan maklumat yang perlu di ruang yang disediakan. Klik butang tambah untuk menambah maklumat. Masukkan maklumat yang berkaitan. Klik butang simpan setelah selesai mengisi medan tambah maklumat. Klik butang kemaskini sekiranya ingin mengemaskini maklumat atau butang hapus untuk menghapuskan maklumat. Klik butang seterusnya untuk ke skrin arkitek dan perunding. Laman arkitek dan perunding akan dipaparkan seperti di layar. Masukkan maklumat yang diperlukan. Klik butang tambah untuk menambah maklumat. Masukkan maklumat tambahan yang diperlukan. Setelah selesai, klik butang simpan. Klik butang kemaskini sekiranya ingin mengemaskini maklumat atau butang hapus untuk menghapuskan maklumat. Klik butang seterusnya untuk ke laman maklumat orang yang bertanggungjawab. Laman maklumat orang yang bertanggungjawab akan dipaparkan seperti di layar. Masukkan maklumat yang berkaitan. Klik butang tambah untuk menambah maklumat. Klik butang simpan setelah selesai mengisi medan tambah maklumat. Klik butang kemaskini sekiranya ingin mengemaskini maklumat atau butang hapus untuk menghapuskan maklumat. Setelah selesai, klik butang seterusnya untuk ke laman dokumen sokongan. Laman dokumen sokongan akan dipaparkan seperti di layar. Dokumen yang wajib dimaknai ialah surat permohonan syarikat yang memohon, iaitu kontraktor utama, letter of award bagi projek yang dijalankan, perihal jadual kerja binaan yang dirancang dan dijalankan, itu master work program, plan lokasi tapak bina yang menunjukkan dengan jelas bagaimana hendak ke lokasi, dasar keselamatan dan kesihatan yang bertarikh dan ditandatangani, surat kelulusan PBT, kebenaran merancang, lain-lain dokumen sokongan. Lain-lain dokumen sokongan termasuk maklumat OYK pembinaan,
maklumat jentera berperakuan kelayakan, maklumat berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan termasuk manual, bajet, program, OYK SHO, OYK SSS, laporan HIREC dan lain-lain. Masukkan deskripsi fail dan klik butang choose file dan pilih fail PDF yang ingin dimuat naik dari komputer bagi setiap dokumen yang diperlukan. Peringatan, sila pastikan hanya fail PDF sahaja yang dimuat naik. Kemudian klik butang simpan. Fail yang dimuat naik akan terpapar di layar. Untuk menghapuskan fail, klik butang hapus fail. Klik butang OK jika ingin hapus fail atau cancel untuk batal. Setelah dokumen sokongan dimuat naik, bilangan dokumen yang dimuat naik akan dipaparkan dalam ruangan bilangan fail seperti tertera di layar. Sila pastikan bahawa semua dokumen sokongan yang bersyarat wajib telah dimuat naik. Klik butang seterusnya untuk ke laman perakuan. Laman perakuan akan dipaparkan seperti di layar. Klik pada checkbox perakuan, masukkan jawatan dan klik butang hantar. Kotak mesej permohonan anda telah berjaya dihantar. Nombor rujukan permohonan anda adalah seperti tertera, akan dipaparkan. Klik butang OK dan paparan akan kembali kepada dashboard pemohon. Untuk menyemak semula permohonan yang pernah dipohon sebelum ini, klik submenu senarai permohonan. Maklumat senarai permohonan akan dipaparkan berdasarkan kategori dan status permohonan. Sekian untuk siri ini. Sehingga berjumpa lagi. Disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.